الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh buka? Boleh buka InsyaAllah. Kadang bunyi dia lain. Sengor sikit bunyi dia. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli tan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama pada malam ini kita diberikan kesempatan dan kelapangan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan sambung pengajian kita yang tertangguh bulan lepas kerana kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Orang balik kampung masa malam tu, ya Allah ya Rabbi, Tuhan saja yang tahu. Saya hampir-hampir sembahyang maghrib dalam kereta aja tuan-tuan. Saya berhenti di R&R dekat Sungai Besi tu, Jalan Best Raya tu, berhenti solat kat situ. Takut terlepas maghrib. Sampai masalah macam tu lah. Allahu Akbar. Hari ni Alhamdulillah perjalanan lancar walaupun kereta banyak, tapi speed juga lah tadi lah. Sempatlah tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita akan sambung perbahasan kuliah kitab hadis penawar hati. Tuan-tuan tak ada kitab ke? Kalau dah ada kitab tu belum ada ke? Kalau tuan-tuan ada kitab lagi bagus lah. Jadi kitabnya muka depan dia macam ni. Ini baru cetak je ni. Tak adalah baru cetak. Kitab saya ni lama dah, tahun apa entah ni. Kalau ikutkan ni lama dah kitab saya ni. Dah berapa kali saling kulit dah kitab saya ni. Baru kulit baru isi lama. Ya, tuan-tuan kalau dapat harga dia RM7 dia. Tak mahal mana, RM7 aja saya. Ada tulis harga kat sini. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana kedai kitab, kitab hadis penawar hati, ada 40 penawar hati. Ya, insya-Allah tuan dapatkan lagi baguslah. Seronoklah kita ngaji berkitab sikit, ya. Tapi tak apa, malam ni kita dengar je lah yang tak berkitab tu. Jadi malam ni kita dah pergi pada muqaddimah pada kuliah yang lepas. Malam ni hadis yang pertama tuan-tuan. Ya, hadis yang pertama yang bertajuk 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Apa ke benda 4 soalan yang mesti dijawab ni? Baik, kita baca dulu hadis yang pertama ni tuan-tuan. An Abi Barzah Nablah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an 'ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Artinya, daripada Abi Barzah Nablah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, yakni digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keterangan,
rasanya susah sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan ini mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau mulut cuba berdusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguncinya dan mempersilakan anggota badan yang lain pula untuk bercakap. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan bercakap dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan bercakaplah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Surah Yasin ayat 65. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan kepada kita ada 4 pertanyaan. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang lain dalam hadis-hadis yang lain. Banyak lagi soalan yang lain, tetapi ini antara soalan-soalan utama yang Nabi sebut yang akan ditanya kepada kita. 4 soalan yang kita tak boleh nak elak, tak boleh nak lari, tak boleh nak menyembunyikan fakta yang sebenar. Kalau di dunia ni orang tanya, kita boleh kelentong sana kelentong sini, pusing sana pusing sini, kan? Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berani kelentong? Tak ada siapa yang berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda mesti cakap betul. Kalau cakap benda tak betul, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tu apa? Tangan. Ya Allah, macam mana tangan boleh bercakap? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi kaki-kaki kamu. Kaki jadi saksi apa yang telah kamu lakukan ketika mana di dunia dahulu. Jadi macam mana kita nak menyorokkan fakta yang sebenar di hadapan Allah, sedangkan Allah, walaupun Allah dah tahu dah segala benda yang kita buat di dunia ni tuan-tuan, tetapi untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita nanti, maka yang pertamanya dibentangkan suratan amal kita. Sebab kiri kanan kita ni ada yang mencatat, raqib wa atid, yang mencatat kebaikan, yang mencatat keburukan kita. Malam ni pergi surau, tu dia catat baik, kan? Raqib catat bagus, semangat solat berjamaah bagus, hadir majlis ilmu bagus, Masya Allah, baca Quran, zikir, doa dan sebagainya lagi bagus, bagus, bagus. Oh, mana belah kanan kita ni berat tuan-tuan. Mudah-mudahan mana seharian kita daripada pagi tadi sampai ke hari ni, malam ni, banyak benda baik yang kita buat, memberatkan amalan kebaikan kita, memenuhkan buku suratan amal kita dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi andai kata benda yang tak baik yang kita buat, daripada pagi tadi mengata orang, memfitnah orang, maki hamun orang, buat kerja naya ke orang, zalimkan orang, kelentong sana kelentong sini, semayang tidak, apa pun tidak, berat belah sini pula tuan-tuan, berat yang buruk pula. Jadi dalam hidup kita ni nak berat belah mana? Nak berat belah baik ke nak berat belah buruk? Sudah tentulah kita nak kebaikan-kebaikan itu ada pada kita, sebab dia akan memenuhkan suratan, buku suratan amal kita
dengan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, amalan-amalan, ibadat-ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama, bukti keadilan Allah. Yang keduanya, ni tubuh badan kita ni akan berkata-kata. Macam mana boleh bercakap? Kalau Allah boleh bagi mulut kita ni bersuara, bercakap, apa masalah Allah nak bagi tangan cakap, kaki cakap? Malahan ada hadis mengatakan yang mula-mula bercakap nanti ialah peha kita. Peha dan cakap. Macam mana gayanya? Peha ni dia bercakap menjadi saksi di atas kejahatan, kemaluan manusia. Ada hadis dia, tuan-tuan. Saya lupa matan dia. Ya. Jadi begitu juga anggota tubuh badan yang lain akan berkata-kata. Ingat. Jadi inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tak perlu pun buku suratan, tak perlu pun tangan kaki cakap, Allah tahu apa kerja buat kita, tuan-tuan. Tapi nak buktikan keadilan. Kan? Dalam dunia ni pun, mahkamah dalam Islam pun, kalau hakim tu dia sendiri nampak kes jenayah pun, dia mesti dibicarakan juga. Hakim tak boleh terus untuk menjatuhkan hukuman. Walaupun hakim tu sendiri nampak penjenayah itu melakukan jenayah tersebut. Dia nampak, ni yang curi tabung masjid ni, tabung surau ni. Dia nampak. Hakim tak boleh terus menghukum dia. Mesti diadili. Kan? Jangan kita hukum terlebih dahulu. Geram orang curi ni. Lalu dimandikan di bilik jenazah. Allahu Akbar. Jadi viral pula. Benda-benda tu dalam grup nazir pun saya pun nak tengok. Masya Allah, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, dia ni orang susah lah dan sebagainya lagi. Lepas tu dah kata pula dah, dia ni menagih dadah lah, dia ni memang jahat lah, tok dia sendiri pun kata nak hukum-hukum lah. Macam-macam lah berita-berita ni. Jadi kita ni kena tapis, netizen ni kena tapis lah berita-berita sahih ke tak sahih ni. Kadang-kadang mungkin kita tak kenal orang tu, mungkin orang sana lebih kenal, mungkin dah terkenal dengan kejahatan dia, kan? Memang tujuannya ke arah keburukan. Cuma nak menghukum tu ada caranya jugalah. Nak mengajar, mentarbiah. Cara tu nampak macam kasar lah juga. Bawa bilik nazah, ambil kapur baruih apa semua. Ya Allah, baru mayat kawan tu berapa hari nak hilang tak tahulah. Punya banyak. Saya tengok kapur baruih lepas tu tabur kata budak tu. Naik. Serik aku nak curi dah duit tabung masjid, tabung surau, kan? Tu surau sana, surau ni tak tahulah benda nak dibuatnya. Ada juga pandangan, kalau boleh kes-kes macam ni atas orang kata jalan pentarbiahan, bawa dia, tarbiah dia, ajar dia, bagi pengajaran dia dan jadikan dia ni sebagai anak angkat surau, anak angkat masjid. Terus lantik dia macam tu. Aku nak kamu dia setiap kali solat ada kat sini, setiap kali majlis pengajian ada kat sini. Ajar dia macam tu, tuan-tuan. Lagi bagus, kan? Ada pandangan yang suruh buat macam tu lah, kalau kita mampu buat, kan? Ni last warning. Aku nak kamu lepas ni setiap kali solat ada muka kamu kat sini. Apa saja program-program surau kamu kena ada kat sini. Ni denda bagi kamu. Buat macam tu. Lagi bagus daripada mandi ke dia. Jadi maknanya apa saja tindakan yang sewajarnya lah. Jadi begitulah Allah akan tanya kerja buat kita. Jadi 4 soalan ini pastinya Allah akan tanya. Yang pertamanya akan ditanya an umrihi, mengenai umur kita. Fima afnahu, kemanalah kita habiskan usia kita ni, tuan-tuan. Kita ni umur dah berapa? Ada yang dah 5 series. Saya 5 series dah, tuan-tuan. Bukanlah muda lagi. Tua dah masuk 5 siri. Ada yang 6 series. Ada yang 7 series. Ada yang X series. Tu Haji X series lah. Tu Haji X series dah, saya tahu. X series, alhamdulillah sihat lagi, kan? Jadi ke mana kita bawa umur kita selama ni yang dah puluh-puluh tahun ni? Allahu Akbar. Kalau banyaknya ke arah kebaikan, alhamdulillah. Kalau banyaknya yang buruk, Allah malanglah orang macam tu.
Kalau dulu muda-muda, memang kadang-kadang kita terlanjur, kita lebih nak cari seronok. Tapi biarlah di penghujung usia ni, kita lakukan perubahan dalam hidup kita. Sebab Nabi kata orang tu dia mati dalam keadaan, di mana keadaan hidupnya itu. Biarlah dalam hidup kita ni, di penghujung ni kita buat baik. Dan mati kita dalam keadaan buat baik. Kita nak macam tu. Ni dak, otak masih berbisa. Tu masalah tu. Dia dah larat pun nak juga. Benda-benda zaman muda tu nak buat juga. Udahlah. Yang dah pun lalu tu udah tuan-tuan. Zaman tu dah lepas dah. Ni tak kira nak slow ketat juga. Nak ni juga, nak melalak juga. Cukuplah. Zaman tu mungkin dah berlalu. Ya, ini masa kita untuk buat perubahan. Umur dah 40-an ke atas ni, 50-an, 60-an ni, kita nak buat kebaikan. Tak naklah campur aduk benda-benda mungkar dalam kehidupan kita. Ya, kita nak buat benda baik, benda amal, benda soleh yang boleh memberi bekalan yang baik untuk akhirat kita. Sebab Allah boleh tarik nyawa kita bila-bila masa saja. Dalam usia seumpama ni, perlu banyak beringat. Tu. Ya, sebab usia ni kita bukan hak kita. Hak Allah. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang paginya mengetih, minum kopi, makan roti canai, teh tarik dengan kita, petangnya udah tak ada tuan-tuan. Berapa ramai petang tadi yang baru sama-sama berkena mi goreng mamak, udah malam dah tak ada. Ataupun besoknya dah tak ada. Baru sama-sama dengar kuliah malam tadi, esok dah tak ada dah. Nampak bukan orang surau ni, orang surau lain. Nampak tak? Berapa ramai macam tu. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ya Allah, aku baru lepas sembang dengan dia telefon, udah tak ada dah dia. Nampak? Sebab usia ni hak milik Allah. Kita tak tahu bila akan berakhirnya. Tak tahu. Ia kerahsiaan Allah. Banyak benda yang Allah rahsiakan daripada kita, termasuklah umur kita. Tak tahu bila. Kan? Jodoh kita, kerahsiaan Allah. Tak tahu siapa jodoh kita kadang-kadang. Kan? Kadang-kadang mungkin ni jodoh kita, kadang-kadang ni mungkin jodoh kita, kadang-kadang bukan jodoh kita, kadang-kadang bertambah-tambah jodoh kita. Kan? So ketentuan Allah tu. Jangan marah. Allah yang tentukan rezeki kita. Kita pun tak tahu. Kadang dalam keadaan kita niaga lebih kurang, tiba-tiba untung banyak, kadang-kadang rugi. Allah yang tentukan untung rugi itu. Doa kita bila dimakbulkan, kita tak tahu juga. Itu juga kerahsiaan Allah. Mungkin hari ini Allah makbulkan, mungkin besok, mungkin lusa, bulan depan, tahun depan. Wallahu a'lam, tak tahu bila. Sama jugalah dengan usia kita. Bila Allah nak cabut nyawa kita, kita tak tahu. Kawan-kawan duk tunjuk gambar, banyak grup lah. Masuklah grup masjid, dia tahu saya kaki main badminton tuan. Dia tunjuk gambar gambar orang tumbang mati main badminton. Allahu Akbar. Takut juga tengoknya. Saya 3 malam turut main badminton tuan-tuan. Malam tadi all out jugalah. Malam ni je saya free, besok main balik. Memang saya bersuka main, kan? Tapi ya, ada kawan-kawan tunjuk gambar mati atas court. Kelentang mati. Mana kita nak tahu? Kat padang bola pun boleh mati. Kat padang futsal pun boleh mati. Ya, ada jemaah surau di sana di Bangi tu, ya, ninggah di padang futsal, main-main ninggah. Allahu Akbar. Tak tahu. Di atas katil ke kita mati, di mana kita pun tak tahu. Jadi maknanya yang penting sekali ke arah mana kita nak belanjakan, kita nak gunakan sisa-sisa usia yang Allah bagi pada diri kita ini. Kemana kita nak bawa? Sebab masa tetap berlalu, minit demi minit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan. Masa semakin suntuk tuan-tuan. Masa semakin suntuk. Bila sambut hari jadi je, Allah, aku dah makin tua. Jangan seronok sangat makan kek. Kita kalau hari jadi, ya Allah, Allah selamatkan Tuan Haji, Allah selamat Tuan Haji. Mak seronok benar. Jangan seronok sangat, kan? Kek 70 batang lilin, fuh, habis tiup ninggir terus. Nampak tak?
Putih napas terus. Tu yang takutnya. Jangan seronok sangat. Tapi satu peringatan. Sebab tu bila sampai hari jadi kita zahirkan rasa syukur kita pada Allah, kerana Allah panjangkan usia kita. Alhamdulillah. Boleh 51 tahun, sayalah. Tuan-tuan boleh 60 tahun, 70 tahun. Alhamdulillah. Buat doa kesyukuran. Syukur kerana Allah panjatkan usia. Hantar pulut kuning surau kita ni, ayam percik ke, kambing golek ke, jemput saya sama, insya-Allah saya datang. Tu tanda kesyukuran. Tanda kesyukuran tuan-tuan. Barulah kan ini seronok berjoget pula dia. Tak betul itu. Kita ni terlalu mengikut barat sangat. Tambah tiup-tiup lilin tu bukan kita punya budaya tu. Bukan. Malahan ada yang berpandangan itu bukan dari sebahagian daripada malahan amalan daripada agama lain. Seleloknya eloklah tiup-tiup lilin ni tuan-tuan. Anak cucu kita kadang seronok sangat. Dengan tiup lilin dan sebagainya. Nak sambut hari jadi pakai kek tu tak ada masalah. Bukan saya tak bagi sambut hari jadi ni, boleh. Cuma ada benda-benda jangan buat, tak payah buat lah. Nak makan kek, nak masak mi goreng ke apa benda, silakan, tak ada masalah. Nak jemput kawan-kawan makan, tak ada masalah. Cuma amalan-amalan yang seumpama tadi tiup lilin tu tak payah buat lah. Okey? Itu mudah je. Islam ni mudah. Jangan kita rasa sempit. Tak boleh ke Ustaz? Boleh. Nak nyambut hari jadi, boleh. Tadi syukur kita. Seronok mak kita panjang usia, ayah kita panjang usia, anak-anak kita panjang usia. Inilah doa kita. Allahumma tawil umri. Kita minta Allah panjangkan usia kita. Kita dalam doa kita. Kan? Mungkin berkat doa kita, yang mana takdir Allah usia kita mungkin 60, Allah bagi lagi sampai 65, sampai 70, sampai 80. Kalau ikut aku ni dengan sakit aku, kan? Kencing manis pun ada, darah tinggi pun ada, gaut pun ada, jantung pun tak apa-apa nak bagi. Rasa-rasa 2-3 tahun lagi kot rasa ni. Rasa. Kita doa selalu. Tengok-tengok 20 tahun tak meninggal lagi tuan-tuan. Berkat doa. La yuraddul qada illa bid-du'a. Tak akan berubah qada Allah Ta'ala itu melainkan dengan doa. Berkat doa kita, Allah panjangkan lagi usia kita. Walaupun takdirnya patutnya kita dah meninggal lama, tapi berkat doa Allah panjangkan. Nampak? Jadi qada Allah tu boleh berubah tak? Boleh berubah tuan-tuan. Sebab itu hak Allah, bukan hak kita. Kan? Makbul doa kita. Doa selalu panjang usia, alhamdulillah sihat kita. Ada orang sampai umur 100 pun ada, 100 lebih pun ada. Alhamdulillah. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya usia kita ini, kerana masa itu amat berharga. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah Ta'ala bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Rugi kita belaka ni. Illal ladzi, melainkan. Ada istisna, pengecualiannya di sini, iaitu orang-orang yang tak rugi ni siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Orang ni tak rugi. Orang beriman, orang beramal saleh, orang yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran, orang yang sentiasa berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi ayat ni yang kita selalu baca, bila habis majlis je kita baca, rupanya inilah orang-orang yang tahu menghargai masa. Dia mengaku beriman dan dia membuktikan keimanannya dengan wa'amilus salihat, dengan amal saleh. Dia tak buang masa dia begitu sahaja, melainkan melakukan sesuatu yang boleh memberikan kebaikan, ganjaran, pahala dalam kehidupan dia, dan sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran, ceritakan kepada orang ramai tentang perkara-perkara yang baik, sentiasa mengajak orang kepada perkara-perkara makruf. Marilah semayang, mohlah kita ke surau, kan, solat jamaah,
marilah sama-sama kita mengaji. Nampak? Itu berpesan-pesan kepada kebenaran. Ni kerja yang baik. Mana dalam hidup kita ni, mulut kita ni keluar perkara-perkara mengajak orang berbuat kebaikan. Ni kata watawassaw bil haq tadi. Sentiasa mengingatkan orang supaya berbuat perkara baik, menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita, dan juga kita berpesan kepada orang supaya bersabar. Oi, kita ni nak suruh orang orang yang lain bersabar kadang-kadang bukan satu perkara yang mudah. Sebab orang yang ditimpa musibah tu dia yang tanggung kesusahannya. Kita ni hanya boleh sebut pesan sabarlah. Orang sakit kita pun kata apa? Sabarlah. Orang ditimpa ujian, malapetaka, banjir dan sebagainya, kita kata apa? Sabarlah. Apa lagi perkataan yang boleh kita katakan kepada mereka melainkan sabar di atas ujian Allah. Nampak? Jadi orang macam ni dia buat kerja-kerja ni tak rugi, insya-Allah tuan-tuan. Mana dalam hidup dia ni ada perkara-perkara baik yang dia nak buat. Ni orang ni tak akan rugi sepanjang hidup dia tuan-tuan, insya-Allah. Dimanfaatkan. Malahan ada hamba Allah yang mewakafkan dirinya untuk kerja-kerja kebajikan. Saya pergi, ada kawan saya tuan-tuan di Bangi tu, dia jaga rumah anak yatim. Amailah, jaga anak yatim. Dan ada individu tertentu yang asalnya, Allah, kalau tanya kerja asalnya, Masya Allah, ni accountant ustaz. Yang ni ustaz dulu dia kerja Petronas. Ustaz ni dia pegawai Petronas. Ni bukan pump attendant Petronas tu. Kerja pegawai Petronas ni. Ni ustaz dia ni dulu arkitek. Hebat-hebat. Tapi mereka ini berhenti kerja, mewakafkan diri mereka untuk jaga anak-anak yatim ni. Duit memang banyak sebelum ni. Duduk satu rumah dengan anak yatim, satu bilik, dia duduk satu bilik je. Masya Allah. Yang ni duk jaga buat niaga lah untuk dapatkan dana untuk jaga anak-anak yatim ni. Berhenti kerja untuk wakafkan diri jaga anak-anak yatim ni. Masya Allah. Kita pun tak sampai tahap tu nak berhenti kerja lagi tuan-tuan. Tapi ada orang sampai macam tu. Dia nak supaya hidup dia ni buat kerja-kerja kebajikan sahaja tuan-tuan. Payah nak cari orang macam tu. Nak cari orang nak bersihkan surau pun jenuh. Surau bagilah RM100, kamu bersihkan surau. RM100, okey, jalan kerja. Tak bagi, tak ada. Payah kadang-kadang, kan? Cubalah ada kena tengok sukarelawan anak-anak muda kita tiba-tiba bersihkan surau, cuci tandas dan sebagainya, mewakafkan diri mereka untuk kerja-kerja kebajikan ni. Kalau ada orang macam tu, syukur sangat-sangat. Masya Allah. Baik. Nampak? Jadi maknanya biarlah kita dalam hidup kita ni, tubuh badan kita ni banyak buat benda-benda yang baik. Sebab Allah akan tanya, mana kamu bawa tubuh badan kamu, umur kamu, usia kamu ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, itu baru yang pertama, nak masuk isya dah. Yang keduanya Allah akan tanya apa? Wa an ilmi fima amila fi wa an fima amila fi. Mengenai ilmunya, ke mana kamu gunakan ilmu kamu tu. Kita ni belajar berkata tempat dah tuan-tuan. Dan memang menuntut ilmu ni fardu bagi kita, wajib bagi kita. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang lelaki, muslim lelaki, muslim perempuan. Wajib bagi kita. Berguru kita, macam-macam tok guru kita belajar. Soalnya ke mana kita bawa ilmu tu tuan-tuan. Jangan ada ilmu tapi tidak diamalkan. Ilmu ada, mengaji dah, tahu dah, tapi tak beramal dengan ilmu yang dimiliki. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap tapi tak buat? Amat besarlah kebencian di sisi Allah orang yang pandai cakap tapi tak buat. Mengaji, tahu, tapi tak buat. Tahu semayang tu wajib, tapi tak buat. Tahu
keutamaan solat berjamaah tapi tak buat. Tahu wajib tutup aurat tu, tak buat. Tahu tuan-tuan, bukan tak mengaji, tapi tak buat, tak beramal dengan benda yang dia tahu. Benda yang dia tahu itu maknanya ilmu dia di bawah pengetahuan dia. Mana dia mengaji sebelum ni, tapi tak buat. Tahu kelebihan membaca Al-Quran, tapi tak baca-baca pun. Allah. Jadi perkara ni Allah akan tanya kita nanti. Mengaji tinggi, mengaji banyak, mengaji ramai guru, tapi tak beramal dengan ilmu tersebut. Sebab itulah ada ilmu. Tanggungjawab orang yang ada ilmu tu apa dia? Yang pertama, beramal dengan ilmu yang dia miliki. Yang keduanya, mesti sampaikan kepada orang lain. Tu tanggungjawab orang yang ada ilmu. Jangan ada ilmu tak beramal, jangan ada ilmu tak sampaikan pada orang lain. Kenapa duduk saja ni balik Al-Azhar? Tunggu kerja lah, tak ada panggilan kerja apa-apa. Ya Allah, janganlah macam tu. Awak tu mengaji tinggi, fakulti pengajian Islam, akademi Islam, syariah, dakwah, bahasa Arab, apa namanya, jabatan Al-Quran was Sunnah, Usuluddin, falsafah dan sebagainya lagi. Dah habis belajar, dah graduation, dah ada ijazah, duduk saja. Jangan duduk saja, jangan biarkan mereka duduk saja. Kalau ada anak-anak kita tuan-tuan yang belajar ni, mengajar Islam ni, ilmu ada, suruh mereka buat sesuatu untuk manfaat ummah kita tuan-tuan. Paling common pun mengajarlah ilmu fardu ain, asas-asas bahasa Arab ke, kan? Ajar benda-benda yang simple je tuan-tuan. Bukan nak suruh buka kitab hebat-hebat. Mungkin dia tak berani lagi, tak ada apa namanya, confident tu tak ada untuk berhadapan dengan orang. Tapi mulakan daripada perkara kecil. Saya dulu tuan-tuan, masa awal graduate dulu, saya duduk kampung pasir tu dulu, kan? Kampung pasir macam cerita banjir je. Allah, kesian lah. Dari dulu lagi pun. Sekarang tak tahulah macam mana gayanya. Jadi masa duduk kampung pasir tu, yang apa namanya, surau kat kampung Kelantan tu, apa nama suraunya, tak ingat nama surau. Yalah, geng-geng Haji Laili dengan Isyam Bah apa semua tu lah. Masa di situ, siapa nama kampung Kelantan tu? Tuan Haji Zakaria. Yang siapa tu soal lagi tu? Lupa dah. Geng-geng tu lah maknanya. Masa sana dulu, awal-awal graduate, saya tak berani nak kuliah-kuliah macam ni, tak berani. Saya dengar kuliah macam tuan-tuan juga. Walaupun saya dah ada ijazah macam tu, duduk, tak berani saya lagi. Lepas tu Tuan Haji Laili apa semua minta saya, Ustaz, ngajarlah Ustaz. Saya tak berani nak ngajar kuliah-kuliah ni. Saya dengar kuliah je. Saya walaupun dah belajar tinggi juga, saya tak berani lagi masa tu. Confident tu tak ada. Ustaz ngajar budak-budak boleh. Budak gagah lah kot. Saya ngajar budak-budak sekolah rendah ni, fardu ain, bab bersuci, bab najis, bab solat dan sebagainya lagi. Budak-budak ni suka pula. Jadi lepas tu dah minta, Ustaz tolonglah ngajar satu kitab kat surau kami. Tak nak, saya tak berani. Tolong Ustaz, minta tolong juga. Gagah lah ngajar juga. Ngajar lah juga kitab-kitab biasa. Lepas tu orang sana minta pula, ya ke, boleh ke dia? Pergilah gagah. Orang sana pun panggil pula, Masjid Rahman panggil masa tu. Merata tempat, Alhamdulillah. Lepas tu datang confident. Ni depan menteri pun boleh dah kuliah, tak ada benda dah. Confident kita dah level tinggi dah, kan? Kadang-kadang panggil jawab boleh, tak ada pun. Sebab mungkin confident kita dah tinggi, dah ada orang kata ilmu untuk berkomunikasi dan sebagainya lagi, maka itu memudahkan proses kita untuk menyampaikan ilmu. Tapi di peringkat awal tuan-tuan, memang saya bukan hebat macam ni, bukan berani sangat nak cakap, macam tak berani juga tuan-tuan. Sebab itu ada ilmu, jangan simpan, jangan sia-siakan. Ramai orang perlukan ilmu. Yang perempuan bagai muslimat, ajar bab muslimat. Kadang-kadang bab muslimat, bab haid, bab ni pun, bab nifas pun tak berapa nak lepas lagi. Terangkan kepada mereka, kan?
Haid tu pula jenis darah-darah haid tu pun tak berapa nak lepas lagi. Kan? Yang dah putus haid pun tak tahu dah lagi. Tu masalah gitu. Entahlah, mak kamu, mak pun tak faham lah. Mak pun dah tak ada dah. Anak tanya, mak tak kerti nak jawab. Nampak? Sebab tu ilmu tu penting. Jadi maknanya yang pentingnya ada ilmu, beramal, sampaikan pada orang lain. InsyaAllah lepas tanggungjawab kita depan Allah Ta'ala nanti. Yang ketiganya Allah akan tanya apa tuan-tuan? Wa an malihi min aina kasabu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya mengenai harta benda kita. Daripada mana kamu dapat dan ke arah mana kamu membelanjakannya. Bak harta ni orang kadang-kadang hidup mati sanggup kerana bermati-matian dan nak dapatkan harta benda, nak kumpul harta. Malahan tak pernah rasa cukup dengan harta yang sedia ada. Sebab tu Nabi kata manusia ni kalau diberikan satu lembah penuh dengan harta benda, ditambah satu lembah lagi penuh bertimbun dengan harta benda, nescaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Nampak? Walaupun yang ada tu dah cukup dah, makan 7 keturunan pun dah habis, tapi dia tamak nak cari juga, sampailah mulut mereka dipenuhi dengan tanah. Kata Nabi, mulut penuh dengan tanah tu maknanya matilah dalam kubur dengan tanah kan. Maknanya sampai mati sudahnya. Jadi proses nak kejar harta tu tak pernah rasa puas, nak lagi sampai tak ada masa untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tak ada masa untuk akhiratnya. Maknanya tak ada masa nak pergi surau, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak mengaji, tak ada masa. Kenapa? Sibuk mengejar harta ni kan. Nampak peluang sana, nampak peluang sini, branch sana, branch sini, cawangan sana, cawangan sini. Dah nampak dah peluang-peluang nak buat duit. Ya, memang kalau nak pulun tuan-tuan, tak terpulun kita. Banyak peluang-peluang. Sebab tu orang sampai orang luar pun cari duit kat negara kita ni, kerana peluang nak cari duit tu banyak. Tengok kawan-kawan kita dari seberang tu, tiap-tiap bulan hantar pulang juta-juta pak rupiah. Nampak tak? Bukan ringgit, juta-juta hantar balik ke kampung dia tu. Senang cari duit kat sini. Bangladesh cari duit kat sini, Pakistan cari duit kat sini, kan? Vietnam cari duit kat sini, semua cari duit kat sini. Tapi itulah tuan-tuan, itu ke kita nak kejar? Bukan maknanya kita ni mengabaikan tugas-tugas mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Kerja kena kerja, ini tanggungjawab, ini kewajipan. Tetapi jangan sampai lupa kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja macam nak mampu sampai tak semayang, buat apa? Kerja, ya Allah, Tuhan saja yang tahu, tapi mengabaikan keluarga, mengabaikan masyarakat, mengabaikan urusan agama, ilmu tak ada. Kerja. Workaholic kita panggil. Allahu Akbar. Ya, jangan macam tu. Biarlah kita bekerja ni ada had sepadannya. Bekerja kita kerana Allah, barulah rezeki kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan ditambah lagi rezeki tersebut. Sebab itulah benda yang kita nak dapat tu, benda rezeki ni, pastikan halalan tayyibah. Benda yang baik, benda yang halal lagi baik. Jangan kalau boleh ada unsur-unsur syubhah daripada sumber-sumber yang tak baik. Mana dapat duit banyak-banyak ni? Kerja kuat, niaga dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah. Mana dapat duit banyak-banyak ni? Biasalah kita cilok sana, cilok sini, under table, over table. Allah, habislah. Kan? Gaji tak besar mana, tapi pakai kereta mewah. Mana datangnya? Itulah tadi. Kan? Selering sana, selering sini, rasuah sana, rasuah sini. Akhirnya itulah yang dia makan, yang dia bagi anak bini dia makan. Membesarlah mereka dengan makanan minuman yang haram. Kita nak macam tu, kita tak mau macam tu. Baru ni ada sekali saya pergi kursus di Langkawi. Ustaz, kalau tengok anak-anak muda di Langkawi ni, bukan semualah, ya, ada sebilang kecilnya yang pakai kereta mewah.
Anak muda pakai kereta mewah. Ustaz, jangan terkejut kita. Tahu apa kerja mereka? Antaranya mereka terlibat dengan dadah. Yang keduanya dengan minuman keras. Ni anak polis sendiri yang cerita ni kat saya. Ya, bukan saya nak fitnah ke tak? Bukan semua lah. Ada sebilangan mereka yang jadi kaya raya kerana tadi dadah dan minuman keras. Kerana proses nak masuk tu dia pulau kan. Dia boleh masuk seluduk dan sebagainya lagi. Ya, jadi maknanya ada yang kaya raya dengan sumber yang haram. Kalau boleh, ya Allah, bukan kalau boleh, mesti dielakkan. Benda-benda yang sifatnya syubhah, yang tak jelas halal dan haramnya pun kalau boleh kita elakkan, tuan-tuan, supaya sumber itu bersih. Ni nak bagi makan anak bini ni, nak makan diri kita sendiri, nak belanja itu, nak belanja ini, anak kita nak belajar lagi, biarlah duit tu kita dapat yang bersih, tuan-tuan. Kita ni yang bersih tu kita nampak yang halal, yang depan mata aja, ain kepada makanan itu saja kita nak yang halal. Ini ayam ni sembelih ke tak sembelih ni? Jaga sungguh kita, tuan-tuan. Ada tak tanda halal jakim? Tak ada, tak makan kita ni. Ada tak tanda halal jakim? Oh ada. Minum kita. Kalau tak ada, tak minum kita. Sebab kita memang menitik beratkan soal halal, kehalalan sesuatu, sumber yang kita nak makan. Tetapi sumber daripada wang ringgit, pekerjaan kita juga perlu dipastikan daripada sumber yang halal, tuan-tuan. Jangan soal ain makanan dan minuman sahaja yang kita cari yang halal. Sumber pun kena yang halal. Kita bekerja teruk-teruk, gaji tak besar mana, tak apa, tuan-tuan, tapi halal. Kan? Benda ni lah aku duk bagi anak bini aku makan. Bini yang sungguh baik. Anak aku bijak-bijak belaka, masuk universiti, hormat mak bapak, berkat daripada bagi makan benda yang halal, tuan-tuan. Ada yang kaya raya bagi makan anak mewah, tapi ya Allah, anak kurang ajar, anak tak reti nak hormat mak bapak, anak bodoh semacam. Bini pula melawannya kerjanya. Kamu dah bagi benda haram makan pada mereka. Mana tak jadi macam tu? Tak ada keberkatannya. Kan? Benda yang tumbuh dalam tubuh badan mereka ini membesar mereka daripada sumber-sumber yang haram. Dan Nabi kata benda yang membesar dari sumber yang haram ini layaknya neraka. Itu yang kita bagi mereka makan. Sudahnya macam-macam lah. Anak kita tak mau dengar cakap lah, belajar tak mau lah, langgar disiplin lah, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan, pastikan, ya, walaupun tak sehebat mana kita punya pendapatan, pastikan yang halal. Dan ke arah mana kita membelanjakannya juga akan Allah Ta'ala tanya. Duit banyak-banyak ke mana perginya? Ada tak peruntukan kita untuk surau? Tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan datang, bos RM1 dalam poket. Kan? Kita sini ada 20-30 orang. RM30 surau dapat satu malam. Besok bawa RM1 lagi. Setiap kali datang surau, tuan-tuan, bos RM1 dalam poket, tak bayar banyak-banyak. RM1 je saya minta. Tuan-tuan setiap kali datang surau, tuan-tuan bubur dalam tabung surau. RM30 surau dapat satu hari. Kalau 30 orang, kalau satu bulan, surau dah dapat RM900. Mudah tak? RM1 je model kita, tuan-tuan. Ini dah lenggang-lenggok je kita, lenggang kangkung je kita mari surau, bohlah RM1. Yang mampu RM2. Ada imam kami di satu tempat tu, tempat saya ngajar tu, dekat masjid tu ada 4-5 tabung, tuan-tuan. Dia bawa RM5. Setiap satu tabung RM5. Ada tabung pembangunan, tabung anak yatim, tabung masjid, tabung pengajian, tabung benda lagi entah. RM5. Setiap hari saya tengok. Sehari RM1 je, tuan-tuan. Kalau boleh setiap kali 5 waktu, setiap kali 5 waktu RM5. Oh, ya Allah, lagi bagus. Nampak? Itu peruntukan kita untuk akhirat. Kadang-kadang kan, nampak kita nak bagi RM10 menggeletar tangan kadang. Nak tabung surau, RM10 banyak benar ni, ya Allah. Kan? RM1 je, RM1 tak ada benda. Tak terasa pun kalau bos RM1 ni. Bos RM1, alah RM1 je. Besok bos RM1 lagi. Ya Allah, bulan dah RM30. Kalau seorang RM30, kalau 30 orang dah RM900. Kan?
Boleh bagi ustaz-ustaz lagi. Ustaz boleh bagi double lagi. Duit banyak. Nampak? Contohlah, contoh. Kan? Surau kaya, habis ya kuliah, makan kambing golek. Duit banyak. Apa masalahnya? Jadi macam-macam benda kita boleh buat, nak ganti tu, nak bayar bil dan sebagainya lagi. Jadi maknanya kalau semua ada berpandangan macam tu, kan? Guna untuk tujuan-tujuan fi sabilillah. Aku dapat duit gaji ni, aku ada sedikit peruntukan untuk agama Allah. Selain daripada kita nafkahkan belanja untuk anak isteri kita, nak bayar bil, yuran pengajian anak dan sebagainya lagi, hutang piutang, ada baki tu ni untuk agama Allah. Tak banyak mana. Berapa yang kita mampu, kita berilah pada surau ke anak yatim, ke orang susah miskin, fakir miskin, silakan tuan-tuan. Itulah yang menjadi harta yang berguna hidup dan mati kita. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3 perkara. Salah satunya sedekahun jariyah, sedekah jariah kita tuan-tuan. Belum lagi termasuk kalau nak cerita benda yang kita wakafkan. Jadi itu banyak lagi cerita. Nanti akan temu, nanti bab tu nanti kita akan jumpa. Ya. Jadi maknanya benda yang kita infakkan pada jalan Allah, itulah sebenar-benarnya harta benda kita. InsyaAllah. Ini Allah Ta'ala akan tanya juga perkara yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, wa an jismi fi ma'ablahu. Allah akan tanya mengenai tubuh badan kita. Kemana kita binasakan? Mana kita bawa tubuh badan kita ni? Yang sihat wal afiat, yang sado-sado ni, mana kita bawa? Tanggungjawab kita untuk jaga tubuh badan kita ni. Jangan menjerumuskannya ke arah kebinasaan. Sebab itulah kita jaga tubuh badan kita, antaranya exercise. Ada macam ni dah tua-tua ni pun nak kena exercise juga. Tuan-tuan boleh apa? Jogging lah. Berjalan lah. Ada yang gaya macam ni, main golf lah. Nak main futsal tak larat dah. Saya pun main futsal 10 minit dia tuan. Ya Allah, tak larat dah. 2 hari sudah main bola. Ya Allah, nak patah rasanya pinggul saya ni. Ya, tak boleh. Main penjaga gol je pun tak boleh dah. Dulu saya memang main aktif suka kan. Tak boleh dah rupanya dalam usia ni. Baru ni ke semalam Saberget Singh kan meninggal. Tu ahli sukan tu. Masih lagi aktif tengah kayu sikau dah je kena serangan jantung. Jadi maknanya kita bersukan ni ada had lah juga, limit ni juga. Kadang-kadang kita rasa kita boleh, sebenarnya kita dah tak larat. Buat mana yang mampu kita larat untuk kesihatan tubuh badan. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sejahtera letaknya pada tubuh badan yang sejahtera. Kan? Jaga makan minum kita. Orang Malaysia ni ramai yang mati kerana makan, bukan yang mati kerana tak makan. No. Apa saja yang lalu, yang melintang, semua kita hayun belaka. Itu masalahnya. Udah kolesterol, udah darah tinggi, udah jantung, udah kencing manis. Awak cakap je, awak pun kencing manis juga. Nampak tak? Cakap tak sempat bikin ustaz ni. Kan? Itulah ni makan ubat hari-hari. Dulu masa aktif dulu, suka minum air manis. Saya memang suka minum air manis tuan-tuan. Air Red Bull lah, apa 100 plus. Kalau main badminton tu memang 100 plus. Lah ni tak ada air kosong ya. Tak boleh nak apa dah. Kan? Gula ada main 10 pagi-pagi, 10 orang dah tak boleh dah. Lah ni alhamdulillah maintain lah, makan ubat hari-hari, makan suplemen boleh lah bawah 7 lah. Pagi tadi 6.2. Saya cek sendiri, saya ada kencing manis kan. Alhamdulillah lah. Sekarang stabil lah sikit, seronok lah sikit tengoknya. Jadi kena hati-hati lah usia macam ni. Kenapa makan tak jaga? Saya kalau pergi Langkawi tuan-tuan, Langkawi ni syurga coklat. Saya akan habis 2, 3, 400 kedai beli coklat saja. Punya gila. Sampai lah ni pun coklat tu ada lagi. Mau beli Langkawi tu ada juga, simpan kat pejabat sikit-sikit makan. Lepas gian lah, dulu satu papan tu sekali ngapnya. Nampak? Sudahnya Allah bagi kencing manis. Allah Akbar, kepala awak tengok kawan mati kencing manis. Kenapa mati kencing manis? Kita pun jadi takut kan. Yang ada darah tinggi, yang ada jantung, jaga makan minum kita. Boleh makan khairul umur awsatiha, sebaik-baik perkara bersederhana. Makan ketika lapar, berhenti sebelum berhenti sebelum kenyang. Itu je kaedah dia. Jadi insya-Allah kalau ikut disiplinnya, insya-Allah kita selamat sihat tubuh badan.
Ya Allah, panjangkan usia kita, nak bergerak, nak apa dan semua, elok sihat lagi. Kenapa? Kita bertanggungjawab terhadap tubuh badan kita. InsyaAllah Allah akan tanya, tuan-tuan. Ya, orang yang injek dadah lah apa benda ni sampai memudaratkan, Allah akan tanya, kenapa kamu tidak bertanggungjawab ke atas tubuh badan kamu? Allah akan tanya kita, tuan-tuan, nanti. Jadi kita orang yang bertanggungjawab terhadap tubuh badan kita, kerana kita tahu Allah akan tanya. Ni tubuh badan yang Allah bagi ni sihat, sempurna ni, Allah akan tanya, mana kamu bawa kesempurnaan tubuh badan kamu ni? Kalau untuk tujuan-tujuan agama Allah, kan, dan kita jaga elok-elok, insya-Allah selamat kita di akhirat nanti. Kalau tidak, jenuh menjawablah, tuan-tuan. Jangan sampai kita dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kerana tak dapat jawab soalan-soalan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi inilah, tuan-tuan, 4 soalan yang Allah akan tanya kita di akhirat. Banyak lagi soalan lain, tapi ini antaranya. Dalam hadis ini Allah akan tanya kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan memberikan peringatan, pengajaran kepada kita bersama supaya kita lebih berhati-hati, mematuhi perintah Allah dan Rasul dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Jadi Aisyah pun dah masuk, tuan-tuan. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kuliah kita akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada apa soalan kah? Tak ada. Tak ada. InsyaAllah kita jumpa kuliah kita bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.